Sebab orang kisah, ini masyarakat yang hidup yang moden. Kita nak tegur orang pun payah masa sekarang. Nak tegur orang pun susah, kan? Anak-anak di bandar nak tegur orang pun susah. Kenapa? Sebab sifat sudah individualistik, makin sendiri-sendiri, hidup semakin sendiri-sendiri. Bila hidup semakin sendiri-sendiri, ini adalah kesan daripada pergantungan hidup kepada teknologi. Kalau hidup yang kita serba kekurangan, serba kurang, kita hidup pada bergantung pada orang. Kita pun tak berapa nak pandai, kita pun tak ada kereta, kan? Sakit kita perlukan bantuan ketua kampung, bantuan orang yang boleh sikit nak bawa anak kita pergi, kan, pergi hospital, kan, nak bawa bini nak pergi bersalin, panggil orang, kan, nak bawa, nak pakai kereta misalnya, kan. Bergantung hidup pada orang. Kita nak buat kenduri tak mampu, duit tak banyak, kita ajak orang kampung gotong royong, kan. Bila sudah semakin maju, pergantungan pada orang semakin kurang. Apa lagi aku nak minta tolong pada orang? Aku sudah ada. Apa lagi aku nak minta tolong kepada orang? Aku sudah ada kereta. Nak pinjam duit apa? Aku sudah boleh pinjam sendiri misalnya. Aku dah boleh, buat pinjaman dengan bank sendiri. Gunakan kita punya sama ada loan, pinjaman sendiri. Kan? Apa pada orang? Kan? Kat kampung nak pinjam duit, pinjam orang, pinjam duit RM1, RM1,000. Jadi ini pergantungan menyebabkan hidup individualistik, kan? Kenduri kat kampung contoh, kan? Kita kenduri kat kampung ada buffet, kan? Kenduri kat bandar ada buffet, kan? Kalau kat kampung kita guna sistem apa? Rewang, hidang, dulang, kan? Sekarang kat kampung dah mula penyakit tu dah. Mula dah, kat kampung dah rewang, dulang, angkat apa semua tu, kan? Dah semakin lama semakin dah semakin tipis. Kenapa semakin tipis? Kan? Orang sudah moden, malas nak angkat-angkat, nak tolong-tolong orang pun malas. Dulu yang minta yang tolong-tolong orang muda. Orang muda pun suka nak minta tolong, kan? Orang muda suka nak diminta tolong. Yang menyebabkan pergantungan hidup pada orang sudah menipis dan pergantungan hidup pada teknologi. Sebab tu kenduri senang, kontrak. Kenduri senang, kontrak. Sebab apa? Sebab orang dah tak pandai nak tolong orang pun sama, kan? Dah tak pandai nak masak pun sama, kan? Tak ada skill hubungan kemanusiaan, kan? Yang sebab itulah saya katakan masyarakat di bandar lebih, kan, individualistik, berbanding dengan masyarakat yang berada di kampung, kan? Ini kesan apa? Kesan teknologi, kan? Kesan teknologi. So bukanlah maknanya kita tolak teknologi, tak. Nak fahamkan kenapa benda itu berlaku dan macam mana kita menghadapi dengan suasana ini, kan? Seterusnya, masyarakat seperti inilah mengambil berat tentang hak asasi dan kebebasan. Masyarakat di bandar, masyarakat majulah yang akan fikir tentang hak asasi manusia. Tengah di barat, kan, yang bincangkan tentang hak asasi apa semua adalah masyarakat yang masyarakat moden, kan, yang bincangkan hak asasi perempuan, hak asasi gay, kan, hak asasi orang tua-tua, hak asasi semua hak asasi. Sebab apa hak asasi? Sebab mereka sudah maju. Apa yang dipikirkan adalah hak asasi. Apa aku nak pakai? Apa aku kisah dengan orang kata? Apa kisah dengan dengan masyarakat? Bukan dia bagi duit dekat aku, kan? Ini masalah yang timbul pada orang. Sebab tu kita jumpa ramai rata-rata fenomena yang berlaku di kampung-kampung, di masjid, di surau dan sebagainya. Orang yang ada di masjid hanya berapa peratus sahaja. Kalau 10% daripada satu tempat pergi masjid tu kita sudah cukup baik, kan? 10% cukup baik, 5% pun baik, kan? Biasanya antara 3-4% daripada satu kumpulan masyarakat yang pergi kepada masjid surau yang berlaku. Sebab apa? Kan? Sebab apa aku dapat di masjid, kan? Ada dulu kalau kat kampung-kampung, kalau aku tak di masjid, orang kalau aku mati siapa nak tanam? Biarlah orang busuk orang tanam lah. Siapa nak tinggal orang mayat? Kalau kenduri tak ada orang tak datang, kan? Sebab tu kalau kenduri, sebulan sebelum kenduri datang masjid, nampak. Sebulan seminggu lepas kenduri nampak, betul lah. Habis tunggu kenduri pula, nak tunggu datang. Ini masalah. Sebab apa? Sebab dia rasa perlu kepada Tuhan.
Okay. Ini lihat carta pemikiran orang moden. Okay. Tak apa jelas lah. Okay. Bermula daripada kan, apabila manusia sudah mengalami menolak istilah agama sebagai cara hidup, datanglah fenomena liberal. Liberal ni maksudnya ialah dia meloloskan diri daripada sebarang ikatan agama ataupun adat. Kan? Ni saya jumpa dengan ramai sudah fakulti Islam, yang ramai lagi pakai tudung, ramai lagi pakai baju kurung. Kan? Itu mungkin sebab datang fakulti Islam kot. Datang fakulti kalau dah pergi balik kampung, dah tak apa ini dah rasa-rasa. Kan? Jumpa rugged kemain lagi dah, dengan slow fitnya, kan? Dengan baju astagfirullahalazim, macam mana rupanya. Budak fakulti Islam misalnya kan. Okay? Tradisi berada di kawasan bandar dah kurang dia punya nilai. Ya. Sebab itu, sebab apa? Sebab manusia meloloskan diri daripada ikatan agama dan juga ikatan tradisi. Kan? Agama pun tak ada, tradisi pun tak ada. Kemudian daripada itu lahirlah manusia. Kenapa? Yang adanya di sini adalah rasionalisme, yang bersifat rasional. Aku nak pakai apa? Apa yang sesuai? Nak pakai macam mana? Yang sifat rasional. Kan? Liberal loloskan diri, rasional, fikir, kan? Logik. Kan? Apa yang logik? Yang menyebabkan lahirnya apa? Inilah timbulnya orang yang mementingkan hak asasi manusia. Hak asasi. Hak asasi aku suka aku lah. Boleh timbul ikut suka aku. Ikut suka aku nak pakai gini, ikut suka aku lah. Kan? Yang menyebabkan bila semua ikut suka dia, menentukan kebenaran itu, penentuan kebenaran itu menerusi suara ramai. Menerusi siapa? Suara ramai. Itu yang adanya demokrasi. Di barat adanya demokrasi. Kenapa ada demokrasi? Nak tahu mana betul, mana salah. Suara siapa yang betul, suara siapa yang salah, kita ikut suara ramai. Sebab semua orang dah pandai belaka. Semua orang pandai belaka. Nak tahu mana betul, mana salah. Ni fikir begini, angkat tangan lah. Itulah yang ada dalam sistem demokrasi. Dan akhirnya sekarang dipanggil dengan istilah postmodernism, istilah moden. Moden dan juga postmodern. Ini kita kata apa, rentetan yang berlaku dalam pemikiran hasil daripada pendekatan tak logik. Kan? Maksudnya logik, manusia sudah apa kita kata tadi, liberal, meloloskan dirinya daripada ikatan apa, ikut suka aku lah nak pakai apa. Rasional dia fikir, kan, logik apa yang dia rasa. Tuhan ni inilah apa nama, kalau yang dapat manfaat dia buat kan. Contohnya dalam bab ketuhanan ini, apa dia, kadang-kadang orang pergi surau, pergi masjid kan, sebab nak kaya, sebab nak jumpa orang kan, sebab dah tak ada apa nak buat kat rumah, sebab nak mengisi masa lapang kan, misalnya kan. Sebahagian daripada orang memenuhi, bukanlah menjadi kita kata ketuhanan bab nak taat pada Tuhan ni satu benda yang utama dalam hidup, tak. Ini masalah satu pemikiran yang mungkin dibicarakan detail tentang apa tu liberal, apa tu rasional, yang mungkin di luar daripada topik subjek ini untuk bicarakan tentang. Cuma saya sebutkan ujung sekali lah, zaman orang berada dalam dunia dunia moden pada hari ini sekali dipanggil dengan postmodern. Biasa dengar postmodern? Postmodern, pasca moden. Bahasa Melayu pasca moden. Apa pasca moden? Pasca moden ialah satu zaman di mana manusia akan mengkritik apa sahaja yang bersifat tradisi yang sudah lama diamalkan. Dia mengkritik. Sebab tu ini banyak generasi X dan Y. Kan? Apa benda yang baru semua dikritik. Kan? Apa benda yang baru semua dikritik. Pemikiran yang macam ni kan, orang tua kata apa semua dibantah. Kan? Dia nak cara dia. Apatah lagi dengan adanya media baru memudahkan manusia meluahkan apa sahaja. Ni pikiran postmodern, mungkin kesempatan yang lain kita cerita tentang sebut. Okey, itu yang ketiga. Apa yang ketiga tadi ialah, yang ketiga tadi maksudnya kebasan pergantungan manusia kepada teknologi menyebabkan manusia hidup secara individualistik
dan mempunyai rasa kebebasan yang mutlak. Oh, ikutlah nak buat apa kan, dia tak kisah apa yang orang nak kata dekat dia. Okay? Ini yang kesan teknologi yang ketiga. Seterusnya yang keempat ialah ukuran kebenaran itu boleh dapat dirasionalkan. Okay? Sebab sekarang sampai dalam agama pun dirasionalkan. Kenapa Tuhan suruh kita semayang? Sebenarnya Islam cuba memanglah tak semua yang ada dalam Islam perkara yang tak boleh kita nak rasionalkan, dan ada banyak yang perkara yang nak rasionalkan. Okay? Tapi walau macam mana pun bab yang tak dapat nak dirasionalkan itu pun kadang-kadang nak dipertikaikan. Contoh apa tadi, saya bagi contoh apa, contoh begini, sembahyang subuh dikaitkan dengan modal insan. Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, apabila kita tidur kan, syaitan akan membuat apa simpulan? 3 simpulan. Ada 3 simpulan. 3 simpulan. Yang pertama simpulan ini akan dilepaskan, dirungkaikan apabila kita buat apa? Sebut nama Allah. Bismillah lah, sebut nama Allah. Kemudian ambil wuduk, kemudian solat. Kan, 3 perkara. Bila orang buat 3 perkara, fa asbaha nasyitan, kata Nabi. Kan, idza nama ahadukum ya'qilu syaitanu ala qafiyati ahadikum, syaitan akan mengikat di atas kepala tengkuk, kan, di atas kepala kamu dengan 3 simpulan. Dan setiap satu simpulan akan terungkai apabila kamu baca nama Allah, kan, sebut nama Allah, baca bismillah, ambil semayang dan juga berwudu, dan juga semayang subuh. Kalaulah orang ni buat 3 perkara ini, fa asbaha nasyitan, dia berbagi-bagi dalam keadaan dia cergas. Kan? Wa illa, kalau tak, kan, tak semayang subuh, kaslan, jadi malas. Kan? Dan juga khabithan nafs, dan menjadikan seorang itu jiwanya kotor, jiwa bodoh. Kan? Pakai smart, kan, make up ke main, jiwa kotor. Kan? Ini hadis modal insan. Hadis yang kaitan dengan modal